Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mirza Syauqi bin Muhammad Saudi, seorang mahasiswa dari Kolej Profesional Mahara Bandar Melaka. Berada pada semester 5 Diploma dalam Keusahawanan, hari ini berdirinya saya di sini untuk mendiskusikan sebuah tajuk yang diberi nama Proklamasi Darurat Kepentingan Nasional atau Permainan Politik. Sebelum kita pergi lebih mendalam, mari kita lihat tempoh Proklamasi Darurat ini telah dijalankan. Proklamasi Darurat 2021 bermula pada 11 Januari dan tepat pada hari ini, Rabu 25 Mei 2021, maka sudah 134 hari Proklamasi Darurat dijalankan. Jika kita petik asbab Proklamasi Darurat ini berlaku dari Esro Awani 17 Januari 2021, maka ianya berbunyi seperti ini. Pengisytiharan darurat perlu dilakukan bagi melandaikan lekuk jangkitan COVID-19 secara lebih cepat dan berkesan. Ini kerana kerajaan tidak boleh berlengah dalam membuat perkiraan dengan pihak swasta untuk menggunakan premis perubatan swasta serta sumber utiliti dan aset. Ini adalah apa yang disampaikan kepada kita, rakyat. Kata Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pula usah politikkan proklamasi darurat. Beliau menambah lagi dengan berkata, bila kita isytihar darurat, kita boleh buat undang-undang di bawah ordinan darurat untuk tingkatkan compound. Contohnya, mungkin denda terhadap syarikat yang melanggar peraturan dinaikkan, dan perkara itu sedang dikaji oleh Jabatan Peguam Negara AGC. Undang-undang ini juga bertujuan mencegah berlaku kesalahan yang berulang. Sekiranya dinaikkan jumlah denda, mungkin individu atau syarikat akan berasa takut untuk mengulangi kesalahan yang sama. Katanya dalam temu buat eksklusif dengan bernama pada Januari yang lepas. Kita boleh lihat apa yang diperkatakan oleh kerajaan dan apa yang disampaikan oleh berita-berita arus perdana, kesemuanya menyimpulkan untuk membendung penularan COVID-19. Maka jika saya simpulkan penggunaan info-info ini, maka sudah tentulah jawapan kepada diskusi proklamasi darurat adalah kepentingan nasional. Tetapi benarkah? Di sini semuanya bermula. Akan saya memperlihatkan kepada kalian kebenaran di sebalik seni proklamasi darurat yang disembahkan oleh Kerajaan Perikatan Nasional yang diketuai oleh Tan Sri Datuk Haji Mahyidin bin Yassin. Kerajaan ini ditubuhkan selepas langkah Sheraton yang telah mengkhianati amanah rakyat dan tempoh kuasa kerajaan Pakatan Harapan yang ketika itu diketuai oleh Tun Dr. Mahathir bin Mohamad. Cukup sampai situ. Sekarang mari ke tajuk asal kita. Jika benar proklamasi darurat ini adalah untuk membendung COVID-19, mari kita bandingkan kes pada 11 Januari dan kes pada 25 Mei pada hari ini. Jika kita lihat pada 11 Januari, kes COVID-19 Malaysia adalah sebanyak 2,323 kes dan pada 25 Mei adalah sebanyak 7,000 lebih. Ini adalah angka tertinggi yang pernah kita capai. 7,000 lebih, bukan satu-satu perawan. Terang lagi bersuluh, kes ini meningkat mendadak. Adakah kesan-kesan darurat membuatkan kes menurun? Maka di sini sahaja kita boleh lihat, adakah ianya kepentingan nasional atau permainan politik? Saya tidak akan simpulkannya lagi. Jadi mari ikut saya untuk kita lihat lagi beberapa faktor dan fakta yang akan saya ujarkan. Jika kita teliti isu paling hangat sebelum timbulnya isu proklamasi darurat, tidak lain dan tidak bukan, ialah isu undi tidak percaya. Jadi persoalannya di sini, bolehkah kerajaan mengisytiharkan darurat dalam keadaan Perdana Menterinya diasah dengan undi tidak percaya? Mari kita lihat dari segi undang-undang dahulu. Di dalam undang-undang, perkataan dengan izin emergency dengan huruf I besar dan dengan izin emergency dengan huruf I kecil membawa maksud yang berbeza. Di mana huruf I besar membawa maksud satu peristiwa yang sah dan I kecil pula adalah kejadian yang tidak dijangka dan memerlukan tindakan segera. Pandemik bukan masalah. Masalahnya adalah gerakan tidak percaya pada 23 Oktober 2020. Kerana pada itu, Kabinet meminta kebenaran raja untuk mengisytiharkan separa darurat. Tujuan sebenar mula diperlihatkan dan ini adalah kerajaan takut akan ketidakstabilan politik. Akibat kerajaan tidak mempunyai majoriti di parlimen,
Sekiranya darurat ini diisytiharkan, kerajaan boleh terus berkuasa. Ketika itu kerajaan secara formal mengaku mereka tidak mempunyai majoriti. Oleh itu, Perdana Menteri perlu meletakkan jawatan dalam artikel 43 dalam kurangan 4 Perlembagaan dengan izin, if the PM loses command of the Dewan Rakyat, then unless the King dissolve the Parliament, the PM must resign with his cabinet. Walau bagaimanapun, terdapat syarat-syarat untuk mengadakan proklamasi darurat. Salah satu dari tiga ini perlu dicapai. Baru boleh berlakunya darurat atau dengan izin grave emergency. Dalam artikel 150, tiga perkara yang jika dicapai salah satunya, maka syarat telah pun dipenuhi. Dengan izin nombor 1, national security, national economic life, public order across the country, severely threatened and that is imminent. Jadi, adakah gerakan undi tidak percaya dikira sebagai grave emergency? Jawapannya tidak. Adakah pandemik COVID-19 adalah dengan izin grave emergency? Jawapannya tidak juga. Ini adalah isu permasalahan kesihatan awam dan ia tidak memenuhi walaupun satu daripada tiga perkara dalam artikel 150. Untuk kita ketahui dalam keadaan macam mana baru ini dicapai, Malaysia bukan tidak pernah lalui darurat. Malaysia pernah lalui tiga darurat dalam sejarah. Darurat pertama iaitu pencerobohan Jepun pada Perang Dunia Kedua. Darurat kedua ialah konfrontasi Indonesia pada 1963 dan darurat ketiga adalah Rusuhan Kaum 13 Mei 1969. Jika kita bandingkan tiga darurat ini dengan pandemik COVID-19, tak ada sedikit pun ciri-ciri yang sama. Jadi mana daruratnya? Seterusnya, ingin saya ingatkan kepada kalian bahawa proklamasi darurat ini untuk mengelakkan orang politik berpolitik. Bab kata Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu, Datuk Razali Idris. Perdana Menteri berdepan keadaan yang dimaksudkan itu. Dan sehingga sekarang, pelbagai dasar polisi perancangan strategik serta langkah proklamasi darurat yang diperkenan dan diisytiharkan oleh Yang di-Pertuan Agong untuk memerangi wabak COVID-19 menuntut satu daya kepimpinan yang merentasi daya pemikiran orang lain. Secara ringkasnya, proklamasi darurat adalah untuk elakkan orang-orang yang digelar gila kuasa ini untuk berpolitik. Tetapi, sudah lupakah anda ketika darurat dijalankan, seberapa banyak majlis PN diadakan? Tidak perlu saya beritahu tentang DS Azmin Ali, pengarah pilihan raya PN Nasional, merangkap MPT Bersatu di program bersama Kepimpinan Bahagian Bersatu dan PIC PKN seluruh negeri Johor pada Februari, dan Perdana Menteri kita sendiri Tan Sri Muhyiddin Yassin tiba di Hotel Zenith di Johor bagi mempengerusikan mesyuarat Parti Peribumi Bersatu Malaysia dan Pakatan Nasional Johor. Kedua majlis ini jelas sekali menconteng arang di proklamasi darurat yang pada asalnya bertujuan mengelakkan apa-apa tindakan yang berbau politik. Diharamkan, tetapi ini tuan punya badan sendiri yang mengkhianati kata-kata mereka. Oleh yang demikian, saya sungguh bertuah kerana baru saja kelmarin bekas Perdana Menteri Malaysia yang keempat dan ketujuh iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad bersuara akan isu darurat ini. Jadi saya ingin berkongsi pandangan beliau di sini. Beliau berkata, proklamasi darurat ini bukan bertujuan untuk membendung wabak COVID-19, tetapi ia bertujuan demi kedudukan Perdana Menteri supaya tidak boleh dicabar dan kuasa Perdana Menteri mengatasi perlembagaan negara dan semua undang-undang. Beliau menambah lagi, kononnya sebanyak 600 bilion ringgit 600 bilion ringgit sudah dibelanja dalam masa hanya 5 bulan. Tetapi di mana pergi duit ratusan bilion ini? Bukan mudah untuk belanja duit sebanyak ini. Beli vaksin, takkan beli vaksin 600 bilion ringgit. Apa harga vaksin? Siapa yang beli? Kenapa sedikit sangat yang sudah diterima vaksin? Maka saya tinggalkannya sebagai satu inquiry kepada anda semua kerana suka saya memetik kata-kata Allahyarham Profesor Diraja Engku Aziz dan ulasnya dari pandangan saya yang berbunyi sebegini. Kekurangan bangsa Melayu adalah kerana tiadanya sifat inquiry dalam diri dan membuatkan bangsa ini tidak mempunyai minda bertanya dan menyelesaikan masalah. Oleh demikian, bangsa Melayu tidak mampu untuk menghasilkan pelbagai idea-idea baharu atau teknologi-teknologi baharu akibat pemikiran yang primitif yang rela mengikut dari mana raju. Akhir sekali, untuk kesimpulan ke atas satu tanda tanya,
adakah proklamasi darurat ianya kepentingan nasional atau permainan politik? Pandemik melanda satu dunia, tapi hanya Malaysia menutup parlimen. Maka dengan ini saya tamatkan hujah saya dengan proklamasi darurat oleh Kerajaan Pakatan Nasional adalah permainan politik semata-mata. Ini hanyalah pandangan saya selepas mengambil kira segala faktor yang menghujani dunia laman sensawang. Bukan niat saya memfitnah, bukan niat saya memburukan mana-mana pihak. Hujah saya hari ini hanyalah bersifat ilmiah 100%. Terima kasih saya ucapkan kepada semua yang sudi menonton dan kepada pihak Kongres Nasional kerana memberikan saya peluang untuk bersuara di pentas suara nasional ini. Mari kita memperbanyakkan variasi pandangan supaya lebih banyak idea tercipta demi negara yang tercinta. Yang baik datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk datang daripada saya sendiri. Terima kasih kepada semua belia lakar negara. Saya Mirza Syawki bin Ahmad Saadi. Assalamualaikum. Have a nice day.